Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Muklimah doakan kalian berada dalam keadaan sihat walafiat serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga tercinta. Selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam. Pertama sekali, Muklimah ucapkan selamat datang ke kelas fiqh bersama Muklimah Zaitun. Kali ini murid-murid akan didedahkan dengan topik haji. Bilakah musim haji? Haji adalah pada bulan Zulhijjah. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran ini, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari murid-murid kita saksikan bahan-bahan yang telah Muklimah sediakan. Ini merupakan pelajaran fiqh tahun 6 dalam pelajaran 3 bertajuk Umrah dan Haji, Unit 1, Umrah. Rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Pengertian haji, menziarahi Baitullah dengan niat, cara, tempat dan waktu dengan syarat-syarat yang tertentu serta menunaikan segala yang wajib. Hukum haji ialah wajib ke atas setiap orang Islam sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah mewajibkan haji ke rumah suci yakni Kaabah kepada sesiapa yang berkemampuan untuk pergi ke sana. Berikut merupakan syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Wajib ke atas semua orang Islam yang beragama Islam. Syarat-syarat wajib haji yang kedua adalah berakal. Tidak wajib ke atas orang yang gila atau kurang siuman. Syarat-syarat wajib haji yang ketiga adalah memayis. Kanak-kanak yang belum memayis tidak diwajibkan menunaikan haji. Namun, tidak salah untuk mereka melaksanakannya. Syarat-syarat wajib haji seterusnya adalah merdeka. Tidak wajib ke atas hamba untuk menunaikan haji. Syarat-syarat wajib haji yang terakhir adalah berkemampuan. Berkemampuan ini dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, mampu menunaikan haji dengan sendiri. Yang kedua, mampu tetapi dengan pertolongan orang lain. Mari kita kupas secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan mampu menunaikan haji dengan sendiri. Yang pertama, mampu membayar tambang dan segala perbelanjaan pergi dan balik. Yang kedua, mampu memberi nafkah kepada orang tanggungan yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, aman dalam perjalanan pergi dan balik. Contohnya, tidak ada peperangan. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan umrah. Yang ketujuh, mendapat izin daripada suami ataupun wali. Yang kelapan, ditemani oleh suami atau mahram atau sekumpulan wanita. Jenis berkemampuan yang kedua adalah mampu tetapi dengan pertolongan orang lain.
iaitu seseorang yang mampu dari segi keuangan namun tidak dapat mengerjakannya sendiri kerana yang pertama, uzur, sudah lanjut usia. Golongan kedua dalam kategori mampu tetapi dengan pertolongan orang lain adalah mereka yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Golongan ketiga, orang yang mampu tetapi perlukan bantuan adalah orang yang telah meninggal dunia. Ketiga-tiga golongan orang mampu tetapi uzur atau sakit ataupun telah meninggal dunia ini boleh melaksanakan badal ataupun digantikan haji. Badal haji adalah orang lain mengerjakan haji secara sukarela ataupun dengan mengupahnya. Terdapat 3 jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, iaitu berniat ihram haji dan terus mengerjakan amalannya. Selepas selesai haji, barulah berniat ihram umrah dan mengerjakan umrah. Jenis haji kedua adalah haji tamattu', berniat ihram umrah dan terus mengerjakan amalannya dalam bulan haji, iaitu bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Jenis haji yang ketiga adalah haji qiran, iaitu mengerjakan haji dan umrah dengan satu ihram, satu tawaf dan satu sa'i. Haji tamattu' dan haji qiran diwajibkan untuk membayar dam. Dam merupakan ibadah gantian. Dari segi syarak, ia bermaksud denda. Manakala dari segi bahasa, ia bermaksud darah. Dam dikenakan kepada mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib, melakukan perkara-perkara yang dilarang, sama ada dilakukan secara sengaja, tidak sengaja atau kerana tidak tahu. Terdapat 3 cara untuk menggantikan ibadah haji ataupun dam. Yang pertama, menyembelih binatang ternakan dan disedekahkan dagingnya. Yang kedua, berpuasa selama 3 hari. Yang ketiga, memberi makanan kepada 6 orang miskin. Setiap seorang diberikan sebanyak setengah gantang. Murid-murid, kamu sudah pun mempelajari tentang apa itu haji, hukum haji, syarat-syarat wajib haji, jenis-jenis haji dan juga dam ataupun denda yang dikenakan ke atas jemaah haji yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang, sama ada secara sengaja, tidak sengaja ataupun tidak tahu. Seterusnya, mari saksikan cara-cara mengerjakan haji. Terdapat 6 rukun haji. Rukun haji adalah perkara-perkara yang mesti dilakukan semasa haji dan tidak sah haji dan tidak boleh digantikan dengan dam jika meninggalkan satu atau lebih rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah memakai ihram. Memakai ihram disertakan dengan niat di miqat. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah di antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Rukun haji ketiga adalah tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar al-Aswad. Rukun haji yang keempat adalah sa'i, iaitu berjalan berulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Rukun haji yang kelima adalah bercukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi lelaki, afdal jika bercukur. Rukun haji yang keenam adalah tertib, iaitu mengikut susunan yang ditetapkan. Berikut adalah cara mengerjakan haji. Yang pertama, mandi sunat ihram. Kedua, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, solat sunat ihram.
Yang keempat, niat. Niat ihram haji boleh dilakukan semasa mahu bertolak ke Arafah, sama ada pada 8 atau 9 Zulhijjah di miqat. Bagi orang yang menetap di Mekah, tempat miqatnya adalah di tempat kediamannya. Lafaz niat haji, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan ihram yang kelima, meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram. Cara mengerjakan haji yang keenam adalah talbiyah. Cara mengerjakan haji yang ketujuh, wukuf atau berada di Arafah. Cara mengerjakan haji yang ke-8, bermalam di Muzdalifah. Cara mengerjakan haji yang ke-9, mengutip anak-anak batu di Muzdalifah. Cara mengerjakan haji yang ke-10, melontar di Jamratul Aqabah. Cara mengerjakan haji yang ke-11, bercukur atau bergunting. Cara mengerjakan haji yang ke-12, bermalam dan tinggal di Mina. Cara mengerjakan haji yang ke-13, melontar ke tiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Ula, Jamratul Usta dan Jamratul Aqabah. Melontar di ketiga-tiga jamrah ini dilakukan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan menggunakan 7 biji anak batu pada setiap jamrah. Cara mengerjakan haji yang ke-14, tawaf rukun. Cara mengerjakan haji yang ke-15, sa'i. Cara mengerjakan haji yang ke-16, tertib pada kebanyakan rukun. Berikut merupakan perjalanan haji. Yang pertama, 8 atau 9 Zulhijjah berniat ihram di miqat. Perjalanan haji yang kedua, pada 9 Zulhijjah, iaitu pada waktu zuhur, bersedia dengan wudu untuk solat zuhur. Perjalanan haji yang ketiga, pada 9 Zulhijjah, iaitu setelah masuk waktu zuhur, wukuf di Arafah. Perjalanan haji yang keempat, pada 10 Zulhijjah, selepas tengah malam 9 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah dan mengumpul batu. Perjalanan haji yang kelima, pada 10 Zulhijjah, pada waktu pagi, bertolak ke Mina dan melontar di Jamratul Aqabah. Perjalanan haji yang keenam, pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, bermalam di Mina dan melontar di ketiga-tiga jamrah. Perjalanan haji yang ketujuh, selepas 12 atau 13 Zulhijjah, tawaf dan sa'i. Alhamdulillah, tamat sudah pelajaran tentang haji. Diharapkan kamu manfaatkan segala ilmu yang telah dipelajari serta kongsikan bersama ahli keluarga dan rakan taulan. Kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.